Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak sekalian? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Minggu ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Unit 11, penjagaan dan keselamatan diri. Tajuk yang pertama untuk unit ini ialah sistem reproduktif manusia. Standard kandungan 1.1, kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif dalam sistem reproduktif manusia. Standard pembelajaran 1.1.1, mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Satu titik dua, memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dalam asas kejadian manusia. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Yang kedua, memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. Mari kita lihat tentang sistem reproduktif manusia. Sistem reproduktif manusia sangat istimewa kerana membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Sistem reproduktif lelaki dan perempuan adalah berbeza. Sistem reproduktif manusia akan matang apabila manusia mencapai akil baligh. Sekarang mari kita lihat sistem reproduktif lelaki. Ini adalah paparan dalam buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5, halaman 74. Ada 3 organ dalam sistem reproduktif lelaki iaitu zakar, testis dan skrotum. Lihat gambar kanak-kanak lelaki itu. Kawasan yang dibulatkan ini ialah terletaknya organ reproduktif lelaki. Seterusnya, mari kita lihat fungsi organ sistem reproduktif lelaki. Yang pertama, zakar. Fungsi zakar ialah menyalurkan sperma ke dalam faraj. Yang kedua, testis. Menghasilkan sperma. Skrotum pula fungsinya ialah melindungi testis. Sekarang kita lihat pula sistem reproduktif perempuan. Untuk sistem reproduktif perempuan, ada 4 organ utama iaitu yang pertama, faraj, uterus, ovari. Ovari ada 2 ya. Sini kanan dan kiri. Kemudian tiub fallopian. Ini ialah fungsi organ reproduktif perempuan. Yang pertama, faraj. Fungsi faraj ialah untuk menerima sperma daripada zakar. Faraj juga ialah tempat saluran darah haid dan bayi keluar. Tiub fallopian berfungsi sebagai tempat percantuman sperma dan ovum. Ovari tempat menghasilkan ovum dan uterus tempat fetus membesar menjadi bayi. Uterus juga kita selalu sebut sebagai rahim. Di situlah tempat bayi membesar. Sekarang kita lihat proses kejadian manusia. Ini ialah paparan dari buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan halaman 75. Proses kejadian manusia bermula dengan proses persenyawaan. Persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum.
Ini yang bulat ni ovum. Yang macam berudu ni banyak-banyak ni ialah sperma. Apabila sperma masuk ke dalam ovum. Maafkan saya, ovum bukan oven. Itulah proses persenyawaan. Percantuman antara sperma dan ovum ini akan menghasilkan sel yang membentuk zigot. Zigot akan membesar menjadi embrio dan embrio akan membesar menjadi fetus. Fetus akan membesar dalam uterus selama 9 bulan sebelum kelahiran bayi. Ini ialah gambaran secara ringkas bagaimana proses kejadian manusia. Apabila lelaki dan perempuan berkahwin, maka akan berlaku persenyawaan. Sperma dan ovum akan bercantum dan membentuk zigot. Zigot akan membesar menjadi embrio. Embrio akan membesar menjadi fetus di dalam uterus. Fetus akan membesar dalam uterus selama 9 bulan dan akhirnya lahirlah seorang bayi. Itulah antara proses kejadian manusia. Itu sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Cikgu harap murid faham dan dapat melakukan tugasan yang cikgu akan beri sebentar lagi. Akhir kata, selamat belajar, jaga diri dan terima kasih. Assalamualaikum.